Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa sihatil abdani wa shifaiha, wa nuril absar wa diyaiha, wa qutil arwah wa ghizaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qul. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilahi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung sesi daurah khas kitab Marhaban Ya Ramadan yang dianjurkan oleh Klinik Ngaji Kubak Center sepanjang bulan sampai Ramadan lah, insya-Allah. Jadi saya jawab salam dulu pada yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Ustazah Zaimah, insya-Allah Ustazah kita ni. Kemudian Puan Kam Alia Sari, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Puan Siti Mahawa, Puan Siti Hajar, insya-Allah. Ustaz Faizul Azwan pun ada, Faizul Azwan, masya-Allah. Jadi insya-Allah kitab kita hari ini kita akan sambung kitab Marhaban Ya Ramadan ni, kita akan sambung pada muka surat yang ke-14. Muka surat 14, 13, 14. Kalau ikutkan muka surat 14 insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada sini ada Ustaz Amirul dan Puan Syah Hafsyah, insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada pengarang kitab, guru-guru beliau, guru-guru kita juga, kemudian kepada para ulama seluruhnya, kemudian kepada ibu bapa kita, ahli keluarga kita serta seluruh umat Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca doa mula majlis dulu yang ada dalam kitab ni. Kita nak biasakan bacaan doa ni, kalau boleh nak hafal. Jadi kita tak kali majlis, kalau berkesempatan kita nak bacalah, insya-Allah. Nanti kalau sesiapa ada kitabnya boleh tengok kitab masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafsin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana. Uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillahi ta'ala wa radaih wa qurbihi wa thawabih. Subhanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilm
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأ في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال الفتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung bacaan kita pada muka surat yang surat berapa ya? Muka surat 14, muka surat 13 lah. Muka surat 13 kalau ikut tajuknya mula muka surat 13. Di sini ditulis faedah 1. Tu nak sambung kat situ. Semalam Ustaz Umar habis baca pada dalil diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi berhenti di perenggan yang terakhir 11 Hijriah itu. Jadi kita nak sambung pada muka surat 13 yang ada tajuk kecil tu faedah 1. Faedah ni maksudnya info-info penting lah. Kan. Mudah bahasanya info penting. Sebab dinamakannya dengan bulan Ramadan. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sebab dinamakan bulan Ramadan itu dengan nama Ramadan. Itu nak dia beritahu. Masya-Allah ulama kita ni detail sekali. Bila nak mengajar tu masya-Allah. Kadang-kadang kita pelajar tak sanggup nak ikut. Kalau sebab semua benda nak ulama nak bagi tahu. Itu jiwa ulama tu jiwa yang memberi manfaat kepada semua orang. Kalau dia tengok pelajarnya tu cerdik, kalau boleh semua benda nak pelajarnya tu dapat. Kerana jiwa mereka lah jiwa memberi manfaat. Jadi sampai perkara-perkara kecil, kita kata kecil lah kenapa nak ditulis juga ni. Tu memang ulama begitu. Itu menunjukkan ilmunya juga dalam kan. Ilmu ulama tu terlalu dalam sampai kadang-kadang orang letih mengaji ni. Orang letih mengaji, bukan guru letih mengajar. Pelajar letih mengaji. Sebab banyak sangat nak kena hafal. Itu kelakar lah. Sebab pelajar ni himmah dia rendah. Dia punya semangat dia tu, dia mengaji bila dia nak. Dia berhenti bila dia letih. Guru kalau ulama kita tak. Kadang 3-4 jam semangat lagi kan. Almarhum guru kami Syekh Husni Ginting tu baca kitab separuh hari dah. Kan 12 jam. Kemudian berhenti rehat kerja nak sambung lagi. Tengok kami tengok syekh-syekh semua macam tu, masya-Allah. Jadi macam mana orang yang memberi manfaat itu semangat dia luar biasa, sedangkan orang yang nak ambil manfaat tu semangatnya rendah. Terbalik pula kan. Sepatutnya orang yang nak ambil manfaat lah kena luar biasa sebab dia nak jadi pandai. Tapi dia pula nak ada limit-limit pula kan. Itu menunjukkan pelajar tu memang rendah. Jadi sebenarnya guru kita ni banyaklah bersabar dengan kita kan. Ulama-ulama tu banyak sangat bersabar dengan murid-murid tu. Dia datang nak mengaji tapi dia pula kita takat ni je lah Ustaz, banyak sangat dah ni. Tu murid lah. Tapi guru tu sabar je. Guru tu tak ada perli-perli kan. Kamu yang datang nak, kamu pula nak limitkan waktu pula. Tak ada. Dia tak apalah, kamu tak mampu lah ni. Kita berhenti kat sini. Tu ulama kita tu. Subhanallah. Tu kisah kenangan lah dulu. Kemudian disebut kat sini sebab dinamakan bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan tu dengan nama Ramadan? Maka di sini disebutkan dalam muka surat 14 sebelah tu ada sebut terdapat perbezaan pendapat di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
mengenai sebab dinamakan bulan puasa tu dengan bulan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan tu dengan Ramadan? Ada khilaf di antara dua orang sahabat. Menurut pendapat sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kerana amalan di bulan Ramadan dapat membakar dosa. Bulan Ramadan tu dinamakan dengan Ramadan kerana seperti bulannya, iaitu bulan yang kedua disebut ni. Tak apa, kita baca dulu. Pendapat kedua disebut di sini, menurut pendapat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kerana berasal nama Ramadan itu berasal daripada lafaz Ramda. Ramda. Ra mim dad alif hamzah. Ramda. Yang mana Ramda itu maksudnya panas. Kerana ketika orang Arab memberi nama untuk bulan ini, maka saat itu bertepatan dengan musim panas. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Ramadan tu daripada Ramda. Kita nak tulis ni. Allah. Ramadan Injilnya kan begini. Dia berasal daripada Ramda. Ramda ni maksudnya panas. Panas membakar kulit. Jadi ketika bulan tu dinamakan dengan bulan Ramadan kerana bulan tu ada panas, Ramda. Yang Ramadan ni panas yang berterusan lah. Jadi Ramda ni panas. Jadi panas tu membakar. Panasnya membakar kulit. Jadi pendapat kedua menyebutkan sebagaimana bulan Ramadan tu panasnya membakar kulit, ibadah puasa tu ibarat ibadah yang membakar dosa. Macam tu. Jadi tu ada dua sebab dinamakan dengan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan tu bulan membakar dosa. Ibadah yang dilakukan di dalamnya dapat membakar dosa. Maksudnya menghilangkan dosa lah. Dosa tu banyak berkumpul-kumpul, masuk Ramadan boleh jadi bersih. Hilang dosa-dosa tu kerana ibadah-ibadahnya. Ini sesuai juga dengan keadaan bulan tu pula, bulan yang panas. Jadi biasa memang Ramadan bulan panas. Kan biasa Ramadan memang bulan panas. Jadi ulama kata kalau Ramadan tu, kalau ketika itu, kalau bulan Ramadan bertepatan biasanya bulan panas, ada ketikanya tak panas sangatlah. Tapi kalau bulan tu bulan panas, Ramadan ketika bulan panas tu, amaran ganjaran pahala ni insya-Allah bertambah-tambah. Sebab pahalanya daripada pahala ibadahnya, daripada pahala puasa, daripada pahala sabarnya itu berganda-ganda. Jadi banyaklah pahalanya kalau Ramadan di bulan panas. Masya-Allah. Tapi umat ni tak mampulah nak tempuh kan. Musim panas sekarang pun cepat-cepat cari aircon kan. Masya-Allah. Pergi kedai runcit sekejap, itu pun nak bagi cari kedai runcit yang ada aircon juga. Kedai runcit yang tak ada aircon susah nak masuk, panas. Nak cari kedai runcit punya tak lalu panas kan. Sebab tu kena banyak amal. Masya-Allah. Kemudian disebutkan faedah yang kedua. Ini kalau panjang-panjang nanti tak habis ni. Faedah kedua, puasa Ramadan pada permulaan Islam. Ini nak bagi tahu sejarah ibadah puasa ni. Pada permulaan Islam, orang Muslim yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Ini sebelum diwajibkan. Akan tetapi wajib bagi yang tidak berpuasa untuk mengeluarkan pada setiap harinya tak kala dia tidak berpuasa 1 mud, 750 gram, 1 cupak daripada makanan pokok. Makanan pokok ni makanan ruji lah. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yakni jika mereka tidak berpuasa, untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Ini awal sebelum diwajibkan berpuasa tu. Jadi boleh pilih nak puasa ke tak nak puasa sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Jadi boleh pilih. Kalau mampu puasa, puasa. Kalau tak mampu puasa, kena keluar sedekah. Kena keluarkan sedekah. Supaya tak adalah kosong kan. Orang puasa, kita tak puasa. Kita tak puasa, kita santai pula. Janganlah. Rugilah. Sebenarnya Nabi awal dia ajar
kalau kita tak mampu ibadah satu perkara, kita buat ibadah yang lain. Begitu. Itu sebelum diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan kewajipan puasa Ramadan, kecuali bagi orang yang tidak mampu menjalankannya, maka bolehlah baginya untuk tidak berpuasa sebagaimana firman Allah, faman syahida minkumus syahr falyasum. Dan barang siapa yang di antara kamu hadir di bulan itu, yang di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian diwajibkan. Kemudian bila tarikh diwajibkan ni, ini ditulis kat belakang ni kan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Jadi pada tahun pertama hijrah tu, mungkin sahabat boleh pilih puasa atau tak puasa, tapi kalau tak puasa kena bagi sedekah satu cupak fidyah. Tapi setelah diwajibkan puasa pada dua hijrah, tahun 2 hijrah, maka semua sahabat kena puasa. Tak boleh pilih. Kecuali yang tidak mampu. Bukan tidak mahu, tidak mampu. Dia adalah tak mampu tu adalah dia punya kategori-kategori yang kita akan belajar nanti belakang ni. Yang awal tu, kalau tak mahu boleh tak puasa. Yang setelah diwajibkan, tak mampu saja yang boleh tak puasa. Jadi kalau yang lain tu mesti kena puasa. Tak boleh nak tebus-tebus. Saya tak puasa, saya tebus dengan sedekah boleh? Tak boleh. Sebab dah diwajibkan puasa. Jadi kita nak belajar di belakang tajuk-tajuk belakang ni, siapa yang diwajibkan puasa, siapa yang boleh untuk dia tidak berpuasa. Ni tak ada pilih ni kan. Hanya golongan-golongan tertentu saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Boleh. Itu faedah kedua. Ni saja maklumat lah ni nak tambah ni. Kemudian faedah ketiga. Puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Masya Allah. Ni kena ambil berat ni. Puasa, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. 3 tingkatan tu maksudnya ada 3 tahap. Iaitu sebagai berikut. Puasa awam ni tingkat bawah. Tingkat bawah tu level paling rendah ni. Iaitu dengan menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum dan lain sebagainya. Ini peringkat awam ni. Puasa awam ni maksud puasa zahirnya tu berpuasa. Tak makan, tak minum, kemudian tak lakukan perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Itu namanya puasa awam. Naik satu tingkatan lagi, puasa khusus. Itu istilah Puasa khusus. Khusus tu istilah. Kalau dalam setengah kitab tulis khawas, puasa khawas. Yang itu tingkat menengah. Menengah pula. Menengah. Tingkat pertengahan lah tu. Atau tingkatan orang-orang soleh. Yang ni baru kesungguhan. Puasa orang soleh. Yang tadi tu puasa orang awam. Maksud puasa orang awam tu puasa orang ramai. Ramai orang puasa macam yang tadi tu. Puasa zahir. Yang tingkat kedua ni puasa orang soleh. Dia dah mula kurang dah. Dia dah jadi macam segitiga tu kan. Segitiga. Orang ramai, tengah tu dah kurang dah tu. Tak ramai dah. Yang itu, menjaga diri dari segala kemaksiatan dan menjaga diri daripada perkara-perkara yang batalkan ibadah puasa. Dia tak makan, tak minum, kemudian tak lakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Selain daripada itu, dia menambah tidak melakukan maksiat. Itu puasa orang soleh. Orang awam ni puasanya zahirnya puasa, tapi batinnya tak puasa. Dia tak makan, tak minum, tapi dia mengumpat, ataupun dia caci orang, ataupun dia melakukan perkara-perkara yang maksiat lah. Tengok maksiat ke apa ke. Itu puasa orang awam, zahirnya puasa. Itu tak sempurna puasa begitu. Nanti belakang tu ada hurai lah. Kita yang kita nak kejar ni sekurang-kurangnya puasa khusus, puasa orang soleh. Tak makan, tak minum, tak apa, zahir kita puasa, batin kita pun puasa. Nak mengumpat je tahan. Tengok ada orang buat salah je. Dulu kalau bulan-bulan lain tu rasa nak mengata je kan. Bulan puasa kena tahan. Itu dah masuk peringkat puasa orang soleh lah. Puasa orang soleh. Sebab orang soleh ni dia bukan sahaja mengutamakan zahir puasa tu. Dia mengutamakan batin puasa tu. Batin puasa tu. Dia tak nak zahirnya puasa, batin tak puasa. Dia tak nak. Orang soleh tak nak begitu. Dia nak zahirnya puasa, batinnya puasa. Supaya dapat pahala tu. Dapat ganjaran. Bermanfaat ibadah tu. Kemudian disebut sini peringkat ketiga, puasa khususnya khusus.
Kalau istilah bahasa Arabnya khawasul khawas. Tingkat atas. Itu tahap tinggilah ni. Iaitu puasa tingkatan para nabi dan wali-wali Allah, iaitu menjauhkan diri dari selain Allah di hatinya. Ini dalam hatinya tak fokus pada benda lain. Fokus pada Allah saja. Kalau orang datang usik dia ke, datang caci dia ke, dalam hati dia ini ujian daripada Allah ni. Sabar. Allah Ta'ala nak tengok dia sabar ke tak. Jadi hatinya fokus. Jadi kita kata ulama kita yang awam ni, orang biasa ni, kita nak puasa kita tu mencapai tingkat kedua, puasa khusus. Kita nak puasa kita tu di peringkat bawah. Itu kerana tu puasa tu merugikan. Puasa badan letih, pahala tak ada. Sebab zahir je puasa, batin tak. Na'udzubillah. Nanti akhirat nanti, Allah saya puasa. Allah kata tak ada ganjarannya. Kenapa tak ada? Allah, sebab engkau mengumpat, mencaci. Puasa engkau tinggal letih, lapar dan dahaga saja. Itu Nabi dah sebut sendiri dalam hadis tu. Kan? Puasa yang sekadar lapar dan dahaga. Mana hilang ganjaran pahalanya tu? Sebab sibuk mencaci orang, sibuk merendahkan orang lain, sibuk melakukan perkara-perkara maksiat. Na'udzubillah. Jadi kita tak nak puasa awam. Kalau tahun-tahun sebelum ni kita dah pernah buat lah puasa tu, tahun ni kita azam. Ini azam ni. Tahun ibadah tahun ni nak lebih baik daripada tahun lepas. Jadi tahun ni paling kurang puasa kita tak ada puasa awam. Semuanya puasa khusus. Ini azam tu. Tak nak buat maksiat. Tak nak puasa. Maksudnya tak nak terjatuh kepada maksiat. Tak nak kalau rutin mengumpat tu nak kena tinggal. Nak kena tinggal. Nak jaga diri daripada maksiat. Jadi kita azam tahun ni puasa kita sekurang-kurangnya lah puasa khusus. Adapun puasa khawasul khawas atau khususnya khusus ini, kata ulama, kita orang awam tak mampu mencapainya. Kerana ia khusus untuk para nabi dan para wali Allah. Yang mana mereka tu mendapat bahagian tu kerana kesungguhan mereka dalam beribadah. Kan? Para ulama ni sebelum datang Ramadan 6 bulan dah buat persediaan. Masya-Allah. 6 bulan sebelum datang Ramadan dah buat persediaan dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan ibadahnya, zikirnya, kurang tidurnya, banyak qiyamulannya. Itu jadi puasa ni nanti jadi khususul khusus kerana dia 6 bulan dah buat persiapan. Kita alhamdulillah lah tahun ni awal lah sikit kan, 2 bulan sebelum Rejab dah buat dah persiapan insya-Allah kan. Tapi tak mampu juga nak capai 6 bulan tu. Ulama tu 6 bulan sebelum menangis. Masuk Ramadan tu 6 bulan menangis. Menangis ni menangis. Menangis maksud menangis. Sungguh-sungguh. Sebab, ya Allah sampaikanlah saya ke bulan Ramadan tu. Rindu nak masuk bulan Ramadan. Maksud bersungguh. Minta kepada Allah. Masya Allah. Itu jiwa para ulama tu. Sebab tu puasanya puasa khususul khusus. Kerana dia dah fokus kepada Allah sebelum puasa lagi. Jadi bila puasa tu meningkatkan fokusnya kepada Allah. Jiwanya. Hubungannya kepada Allah. Itu khususul khusus. Kita ada cita-cita lah untuk capai ni. Semoga Allah Ta'ala kabulkan lah. Tapi untuk tahun-tahun yang ini, kita kena azam sekurang-kurangnya puasa kita pada khusus. Tahap khusus. Puasa orang soleh. Zahirnya puasa, batinnya pun puasa. Asal ada orang ajak mengumpat je lari. Kan? Kenapa sebut pasal mengumpat tu? Sebab pernah tengok. Puasa pun mengumpat kan. Masya Allah. Bila pernah tengok tu nak kena ulang selalu lah. Syekh kita pun ulang juga. Kan? Kemudian, itu tingkatan puasa. Kena tahulah tingkatan ni. Ajar pada anak-anak juga. Supaya mereka ada keazaman untuk mempertingkatkan kualiti puasa. Ni puasa ni bukan zahir saja. Puasa ni batin juga. Kan? Tujuan ibadah tu kata para ulama untuk mendidik batin. Mendidik batin. Tujuan ibadah tu mendidik batin. Batin kita ni perlu khusyuk, tunduk kepada Allah. Hati kita. Batin tu hatilah. Tu tujuan ibadah. Solat yang kita buat tu, yang kita sujud rukuk tu nak tundukkan diri kita kepada Allah. Bukan ketika ibadah tu semata-mata, tapi setelah ibadah tu juga. Jadi puasa yang bagi kesan kepada jasad, puasa yang bagi kesan, solat yang bagi kesan kepada jasad, itu kerana telah terlebih dahulu memberi kesan kepada hati. Orang yang solat tahu bahawa kehidupan dia ni dalam pantauan Allah Ta'ala. Maka kalau dia tahu kehidupannya dalam pantauan Allah, setelah solat susah nak buat maksiat.
Kerana dia tahu dalam solat Allah Ta'ala perhatikan dia, takkan luar solat Allah Ta'ala tak perhatikan dia pula kan. Allah Ta'ala bukan hidup atas shift 5 minit kita solat kemudian dia wujud, bukan begitu. Itu orang bukan agama Islam mungkinlah berpandangan begitu. Tuhan tu ada shift, ada waktu-waktu bekerja. Kita tidak. Jadi ibadah kita mendidik kita bahawa Tuhan kita sentiasa bersama dengan kita. Sebab tu kita melaksanakan ibadah kita secara berterusan. Jadi ibadah yang beri kesan kepada jiwa adalah ibadah yang beri kesan kepada penghayatan kewujudan Tuhan dalam hati kita. Jadi bila hati kita sentiasa khusyuk dengan Allah di luar ibadah, kalau kita tak solat maksudnya dah habis solat fardu, kita takkan kehilangan Tuhan juga. Kita akan terus habis solat zikir, habis zikir bantu orang kerana Allah, dan susah nak caci orang kerana orang-orang ni semua makhluk Allah. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai ujian kepada kita. Jadi tak ada hubungan kita dalam kehidupan ni, tak ada kepada orang. Hubungan kita dalam kehidupan ni semua kepada Allah melalui orang. Itu medan tu. Jangan rendahkan orang, jangan sakiti hati orang. Itu semua nanti Allah Ta'ala tanya balik kepada kita. Kan hati-hatilah. Jadi kita inginkan ibadah yang kita lakukan semua memberi kesan kepada hati kita. Semua. Kita bukan sekadar nakkan pahala. Pahala kalau kita tak niat pun Tuhan bagi, insya-Allah. Allah Ta'ala maha baik. Siapa taat mesti bagi. Tapi kita nak ibadah beri kesan kepada jiwa. Kan? Jiwa. Kerana Allah Ta'ala nak tengok jiwa. Jiwa kita ni berhubungan dengan dia ke tak? Tunduk tak kepada dia? Patuh ke tak? Jadi permulaan tunduk dan patuh tu ada pada ibadah yang kita buat. Kalau kita beribadah secara berjual beli, susah nak konsisten khusyuk di luar solat. Kan? Kalau di luar solat susah khusyuk, dalam solat susah juga khusyuk. Sebab khusyuk dalam solat bergantung kepada khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat bergantung kepada khusyuk luar solat. Sama puasa. Sama. Kalau tak masuk Ramadan, mulut caci saja kan. Cakap mengumpat saja. Masuk Ramadan susah nak berhenti. Sebab tu persediaan dalam Ramadan itu bermula daripada luar Ramadan. Ulama' dah 6 bulan awal, ulama' sarankan kita orang awam ni 2 bulan awal Rejab Syaban tu dah prepare dah. Dengan ibadah-ibadah yang bantu hati kita kepada Allah, supaya puasa nanti bantu kita kepada Allah. Rejab Syaban tu dah tukar rutin. Kurangkan bersantai-santai, kurang makan banyak, kurangkan tidur, kurangkan bergaul dengan orang yang tidak beri manfaat. Sebab nanti Ramadan nanti kuat. Kan? Kalau Rejab Syaban makan 7 kali sehari, Ramadan tu terasa sangat tu tak makan langsung tu. Siang tu. Siang saja 7 kali sehari. Malam 3 kali. Jadi nak tinggal 7 kali tu, itu yang buka puasa tu macam-macam beli tu. Sebab kita tak bersedia masuk Ramadan tu. Kita ingat puasa Ramadan tu sekadar tinggalkan makan dan minum. Tak. Tinggalkan nafsu. Sebab tu persediaan kita persediaan jiwa. Kan? Kita boleh hiasi welcome Ramadan kan, buat countdown kan, 7 hari lagi, 10 hari lagi. Tapi kalau jiwa kita tak bersedia, ni perhiasan luaran saja kan. Kita tak nak begitu. Kita nak yang memberi kesan kepada jiwa kita. Kita buat sesuatu kerana jiwa kita. Boleh. Kemudian muka surat 16. Keutamaan puasa Ramadan, tu tajuknya. Nak cerita tentang keutamaan, maksud kelebihan lah. Kelebihan puasa Ramadan. Di antara keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimati. Ini surah Al-Ahzab ayat 24. Was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang berpuasa, sebut puasa dulu. Lelaki-lelaki yang menjaga kehormatan, ni golongan kedua. Lelaki-lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, 3. Maka Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Maghfirah wa ajran azima. Jadi ada 3 golongan yang berpuasa, yang menjaga kemaluan, kehormatan, kemudian yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Ini 3 golongan, maka Allah Ta'ala bagi mereka maghfirah. Maghfirah ni apa? Keampunan daripada sebarang dosa. Allah Ta'ala ampunkan. Kemudian Allah bagi apa? Dah diampunkan tu. Sebenarnya dah diampunkan tu, dah cukup dah tu. Selamat daripada api neraka kan. Alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala tambah.
Allah Ta'ala bagi ajran azima. Dua tu. Ajran azima tu ganjaran yang besar. Jadi ajran tu boleh jadi syurga, boleh jadi nikmat. Subhanallah. Jadi usahakan masukkan diri kita ke dalam tiga-tiga golongan ni. Yang berpuasa, yang menjaga kemaluan dan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lelaki dan perempuan tu bukan nilainya. Dalam agama kita tak ada beza. Hamba Allah tak ada beza lelaki atau perempuan. Hamba Allah adalah hamba Allah. Jantina tidak ada beza. Jadi fokus kepada beribadah kepada Allah. Jangan sibuk urusan orang kan. Kemudian dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Katakan kepada mereka dikatakan, katakan kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan nikmat yang disebabkan kerana amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi Imam Al-Waqi' radhiyallahu anhu rahimahullah taala berkata yang dimaksudkan dengan hari-hari yang telah berlalu dalam hadis di atas adalah hari-hari pada saat berpuasa. Jadi ini setengah ulama mensyarahkan ni ganjaran dalam syurga. Kan? Dah puasa dulu kan. Jadi dah puasa dulu, ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan nikmat. Jadi nikmat tu di syurga. Masya Allah. Ada ulama syarah kata pada hari raya kan. Hari raya. Jadi hari raya tu 1 Syawal tu bahkan makanlah dengan menikmati nikmat Allah. Kan? Sebab telah berpuasa selama sebulan tu. Jadi maksudnya apa? Allah Ta'ala bagi kita menikmati nikmat setelah kita ibadah. Jadi susah payah ni akan menyebabkan nikmat yang kita dapat tu rasa je tinggi, nilai tinggi. Orang yang dahaga ketika dibagi air sejuk tu, Masya Allah, sedapnya luar biasa kan. Tapi kalau orang yang setiap hari minum air sejuk dan tak ada beza dah air sejuk tu, sedap ke tak sedap ke, itu bezanya orang susah payah. Jadi kita ni menikmati nikmat dengan cara bersusah payah dulu. Itu kaedah. Jadi kita buatlah dalam kehidupan kita ni. Susah ibadah tak ada yang sia-sia. Susah ibadah semua Tuhan akan beri ganjaran. Sebab tu kalau tak ada manusia yang menghargai kita kerana kita bersusah payah, jangan risau, Allah Ta'ala ada. Kan? Saya dah buat macam-macam dah ni kan. Tak ada orang hargai. Jangan ada yang hargai. Tuhan yang hargai. Dulu ada seorang bertanya saya dia isteri orang lah, suami dekat anak, saya buat kerja rumah banyak lah, letih, ahli keluarga tak ucap terima kasih pun. Letih lah tu, dah tuntut terima kasih tu, letih sangat lah tu. Macam mana kalau saya tak buat tanggungjawab saya sebagai isteri, sebagai ibu di rumah, macam mana, boleh ke? Boleh lah, tapi kuranglah pahala kan. Kita bersusah payah di dunia sebab nak dapat ganjaran. Ni kalau kita tak buat apa-apa, rehat saja, hasil tak ada. Jangan risau tentang penghargaan. Kalau tak ada orang hargai kita, kita ada Tuhan yang menghargai kita. Kan? Jangan risau. Kalau tak ada orang puji kita, ada yang akan puji kita. Sebut nama kita di kalangan di depan malaikat pula kan. Allah. Kan? Tapi kena sabarlah. Kena sabar. Kadang-kadang kenapa Allah Ta'ala tak zahirkan puji-pujian di hadapan kita setelah kita susah payah? Sebab kita ni jenis suka rehat. Dapat puji rasa banyak buat kerja lah tu. Bila banyak buat kerja nak rehat saja lah. Bila rehat itu merugikan kita. Sebab dunia ni bukan tempat rehat, dunia ni tempat bekerja. Bila bekerja mesti kena susah. Kan? Tapi kita menikmati nikmat senang setelah kita susah tu kan. Saya dulu pergi ziarah, ada seorang orang terhormat lah kan, kita pergi rumah dia, besar rumah dia ni. Dia kata, besar rumah tuan, kata kan. Dia kata, ini saya dapat ni hasil 30-40 tahun kerja ni. Kita tanya pasal rumah senang, dia nak cerita waktu dia susah pula. Tapi itulah hakikatnya, orang menikmati senang ketika ada susah. Jadi memang kena susah dulu. Susahlah dulu. Jangan risau tentang susah tu. Akan ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Boleh. Kemudian seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan."
farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ya Allah. Bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kebahagiaan. Ini jaminan Nabi SAW. Nabi takkan bohong. Kalau Nabi tak bohong, maka ini jaminan yang pasti dapat bagi orang yang berpuasa. Orang yang puasa tu ada dua ganjaran. Ganjaran pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Itu yang sedapnya makan kan. Sedaplah makan. Kita biasa kenyang, susah nak nikmat makan senang, makan kenyang, makan sedap. Sebab bila kenyang ni, yang sedap jadi tak sedap kan. Jadi biasa-biasa saja. Tapi cuba lapar. Masya Allah, nikmatnya luar biasa kan. Itu dari sudut zahir makan. Tapi yang dalam ni ulama syarah, apa maksud kebahagiaan ketika berbuka? Kerana ketika itu keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan luar biasa. Sebab tu ketika ingin berbuka, kita dituntut untuk banyak berdoa. Sebab waktu tu waktu barakah sekali. Waktu barakah Allah Ta'ala turunkan. Jadi barakah yang diperolehi itu ketika berpuasa saja. Allah Ta'ala bagi kepada orang tersebut. Waktu buka puasa berdoa, makan yang ringan-ringan dulu. Makan ringan supaya fokus kepada doa, bukan fokus kepada makan. Ini makan ringan je, mana makan berat tu. Fikir pasal makan, lupa barakah ketika berbuka tu. Sedangkan Nabi sebut ni farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan tak kala berbuka. Bukan tentang makan, tapi tentang keberkatan ketika itu. Nanti kita belajar belakang-belakang ni, doa ketika berbuka puasa tu ada banyak. Doa-doanya luar biasa sungguh. Masya Allah, nanti boleh hafal lah. Kemudian wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang keduanya kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ini jaminan ni, orang berpuasa akan ada peluang bertemu dengan Allah SWT di akhirat, dalam syurga. Maksudnya orang puasa masuk syurga. Orang puasa masuk syurga. Nak dikategori, yang susahnya nak dikategorikan sebagai orang puasa tu je. Puasa kita puasa awam ke puasa khusus? Kan? Kalau puasa awam ni tak ada ganjaran, takut tak dapat masuk syurga. Mengumpat kan? Dah banyak, na'udzubillah. Kita nak puasa kita, puasa yang diiktiraf sebagai puasa. Ibadah puasa kita diterima di sisi Allah, kabul. Maka dengan itu kita dapat peluang bertemu dengan Allah di hari akhirat. Nah, kita memang ada cita-cita itulah. Bertemu dengan Allah dalam syurga. Jadi kena sungguh-sungguh berpuasa. Ni ganjaran ni Nabi dah bagi tahu ni, rahsia yang Nabi buka. Masya-Allah. Allah Taala suruh bagi tahu ni, maha kasih Allah kepada kita. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Samtus shaim tasbihun." Masya-Allah. "Wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun." Ini ganjaran bagi orang puasa ni. Diamnya orang berpuasa itu dihitung sebagai amalan tasbih. Orang puasa, diam pun dapat pahala. Kan besar ganjaran tu. Tak buat apa-apa dapat pahala. Tak buat apa-apa dapat pahala. Mana nak dapat bulan lain? Bulan puasa je. Jadi maksudnya, puasa tu dah istimewa dah. Jadi orang berpuasa, diamnya dianggap tasbih, pahala. Kemudian, wa naumuhu ibadatun. Tidurnya jadi ibadah. Masya Allah. Tidur pun jadi ibadah. Maksudnya apa? Tidur pun dapat pahala. Tidur pun dapat. Itu yang orang tidur je tak mau bangun. Tak boleh lah, itu makruh. Kan? Tidur dapat pahala ni, tidur untuk kumpul tenaga untuk ibadah. Jadi kena susun waktu. Boleh tidur ketika puasa, tapi bukan sepanjang hari. Dan bukan sepanjang masa. Sepanjang Ramadan tu tidur je siang, tak boleh lah. Wa naumuhu ibadatun, maksudnya tidurnya dapat ibadah dalam waktu tertentu dengan niat mengumpul tenaga. Dan nak dimasukkan sini, kalau tidurnya jadi ibadah, kalau ibadahnya lebih lagi. Kalau tidur dapat pahala, kalau dia baca zikir, baca Quran, Masya Allah, tu ganjarannya besar lah. Kemudian wa du'auhu mustajabun, dan doanya tu mustajab, dikabulkan. Sebab tu ada ulama kata, kalau kita nak doa kita dikabulkan Allah, banyakkan puasa, banyakkan berpuasa. Kerana ketika tu kabul, diaminkan oleh malaikat. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya, pahala amalannya itu dilipat gandakan, insya-Allah. Nanti dia beritahu berapa banyak digandakan tu. Ni ada apa? Ada disebut, Nabi sebut secara khusus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau azinallahu ta'ala lis-samawati wal ard an takallama labasyarata man shama syahra ramadhana bil jannah." Jika seandainya Allah Ta'ala memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara,
maka nescaya keduanya, iaitu langit dan bumi, akan memberi khabar bahawa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan syurga. Ya Allah. Ini apa? Ganjaran Allah Ta'ala bagi kepada orang berpuasa akan dapat syurga. Dan orang yang bergembira, makhluk yang bergembira dengan orang berpuasa ni adalah langit dan bumi. Maksudnya, bila kita berpuasa, langit dan bumi ni berseronok tengok kita puasa tu. Dan kalau Allah Ta'ala izinkan, dia bercakap, dia akan bagi tahu kita, kamu tahu tak, kamu ni Allah Ta'ala bagi syurga tu tak? Itu cuma Allah Ta'ala tak bagi saja, tak dibuka. Lau azina, maksudnya Allah, kalau Allah izinkan, tapi Allah tak izin lah. Bila Allah tak izin, kita tak dengar lah ganjaran tu. Kalau tak, kita pun takkan buka puasanya, kan? Subhanallah. Maksudnya orang berpuasa, insya-Allah syurga. Tapi kena jadikan puasanya puasa lah, ibadah puasa. Jangan ada cacat-cacat lah pada puasa dia tu. Ya Rab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannas ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jika para hamba mengetahui keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan, nescaya mereka, yakni umatku, akan menginginkan setahun penuh semuanya menjadi Ramadan. Kenapa? Kerana dalam Ramadan tu ada ganjaran-ganjaran yang luar biasa yang Allah Ta'ala bagi. Nanti dalam ada buku surat 19 tu, keistimewaan Ramadan yang Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala limpahkan dalam Ramadan tu. Selain daripada ganjaran pahala, selain daripada ganjaran syurga, ada banyak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi dalam surat 18 tu, "Wallazi nafsi biyadih la khulufu fami sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk, innama yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wa siyamu li wa ana ajzi bih. Kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 di'fin illa as-siyama fahuwa li wa ana ajzi bih." Rawahu Bukhari. Qauluhu la khulufu bi dhammil kha wa la yajuzu bi fathul kha. Okey, fathul bal. Dan demi zat yang memiliki jiwaku, iaitu Allah. Ni Nabi bersumpah ni. Nabi kata, demi jiwaku, yang demi Allah yang memiliki jiwaku. Kalau kita baca hadis, Nabi ada bersumpah, maksudnya perkara tu perkara penting, perkara besar. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada bau minyak misk. Misk ini bau minyak kasturi. Lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya. Syahwat ni maksudnya nafsu ni masuk kehendak. Nafsu syahwat ni maksudnya nafsu yang berkehendak kepada selain Allah. Itu ada beza. Nafsu tu masuk kehendak. Nafsu syahwat maksudnya nafsu atau kehendak yang ingin kepada selain Allah. Nak makan, nak minum, nak bergaul, dia tak bawa kepada mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang meninggalkan syahwat, siapa yang meninggalkan kehendak diri dia kepada selain Allah, itu maksud dia. Dan meninggalkan makanannya dan minumannya semata-mata kerana aku, yakni kerana Allah. Ni Allah Ta'ala bersumpah ni, Nabi bersumpah. Siapa meninggalkan kerana Allah dan puasanya hanyalah untuk Allah. Bukan untuk pahala, bukan untuk syurga, bukan untuk sihat, bukan untuk kurus, bukan untuk, semata-mata kerana Allah. Tak ada niat, tak ada double niat dekat situ. Khusus untuk Allah. Aku yang memberikan, apa ni tadi? Dan puasanya hanyalah untukku, maka aku akan memberikan pahala, setiap pahala itu dari ibadahnya, maka aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sehingga 700 kali lipat ganda, kecuali puasa. Nabi beritahu, Allah Ta'ala, kalau orang itu melakukan sesuatu ibadahnya itu Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya sampai 10 kali ganda paling kurang, atau 700 kali ganda. Dan ibadah yang dapat 700 kali ganda ni biasanya ibadah sedekah. Ibadah sedekah. Kalau 10 kali ganda ni, sebut bacaan Al-Quran tu. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf, bukan satu perkataan, satu huruf. Jadi ada ibadah yang pahalanya 10 kali ganda, ada ibadah yang sampai 700 kali ganda. Banyaknya tu Allah Ta'ala bagi. Kecuali Allah Ta'ala beritahu, kecuali puasa.
maka ianya untuk aku sendiri akan membalasnya, yakni puasa, memberi pahala tanpa batas. Jadi nak bagi tahu, semua pahala antara 10 sampai 700. Semua ibadah antara 10 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa tu dibalas dengan tanpa had. Tanpa had. Sebab tu ibadah puasa ni jangan dipandang rendah. Apa keistimewaan puasa? Kita tinggalkan segala sesuatu untuk Allah. Beza ibadah kita ada dua jenis. Ada ibadah melakukan, ada ibadah meninggalkan. Ibadah melakukan maksudnya daripada tak ada buat jadi ada. Contohnya macam solat. Solat tu tak ada, kemudian jadikan ada solat. Itu ibadah melakukan. Satu lagi bentuk ibadah meninggalkan. Benda tu asalnya ada, kemudian kita tinggalkan. Contohnya macam makan. Macam puasa lah, puasa. Ibadah puasa tu meninggalkan apa yang dah ada. Meninggalkan makan, meninggalkan minum. Makan bagus tak? Bagus. Ada tenaga untuk ibadah. Minum bagus? Boleh. Bagus juga. Minum tambah kekuatan tubuh, kesegaran tubuh untuk ibadah. Tapi kita tinggalkan kerana Allah. Jadi ada dua beza ni. Ada ibadah melakukan, ada ibadah melakukan. Kata ulama, antara dua tingkatan, antara dua ni, ibadah tertinggi adalah ibadah meninggalkan. Meninggalkan sesuatu kerana Allah, itu ganjaran pahalanya lebih tinggi daripada melakukan sesuatu kerana Allah. Ini dari sudut tahap ibadah. Jadi, kena banyak ibadah meninggalkan. Kerana ibadah melakukan, itu sebagian ulama kata kenapa duduknya di bawah? Kerana boleh jadi ketika melakukan, dia ada menyelit niat-niat lain selain benda itu. Saja aku solat kerana nakkan sesuatu kan. Orang solat kerana nak murah rezeki kan. Solat nak Allah tapi dah masa nak orang rezeki. Dia ada selit-selit tu. Boleh bukan? Tak boleh, boleh. Tak ada masalah. Tapi mana yang tulus kerana Allah, itu ibadah paling tinggi. Itu yang dimasukkan dalam hadis ni. Jadi ibadah yang tulus kerana Allah adalah antara ibadah yang mengajar kita tulus kerana Allah, ibadah puasa. Sebab tu puasa ni kena niat solid. Lillahi ta'ala. Macam solat lah. Lillahi ta'ala. Jangan ada niat-niat lain. Kalau sedekah tu nak niat nak kaya, nak syurga, nak kaya tu biarlah. Tapi dua ibadah ni jangan. Solat dan puasa. Solid kerana Allah. Jujur, murni, ikhlas, semua kerana Allah. Solat dan puasa. InsyaAllah bagi kesan yang baik. Kemudian, dan aku sendiri akan membalasnya, memberi pahala tanpa batas. Kemudian daripada hadis ni ada sedikit faedah disebut sini, perbezaan di antara pendapat di antara para ulama mengenai makna hadis bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah daripada bau minyak kasturi. Kemudian disebut sini menurut pendapat Al-Imam Ibn Abdul Salam radhiyallahu anhu rahimahullah taala, hal ini terjadi di akhirat. Hal ini terjadi di akhirat. Maksudnya bau mulut yang wangi itu hanya untuk akhirat saja. Kalau kita buat dekat orang jadi makruh. Kan? Nak cium bau syurga, kita pun hembus bau mulut tu. Jadi ulama kata makruh, sebab ada setengah ulama kata itu hanya untuk akhirat saja. Jadi orang yang berpuasa ni kena banyak diam lah. Tapi ada Imam Ibn Salah radhiyallahu anhu rahimahullah taala menyebutkan hal ini terjadi di dunia. Jadi bau mulut tu memang wangi sejak di dunia. Sejak di dunia. Walaupun begitu setengah ulama kata tidaklah selayaknya untuk kita hembus-hembus bau mulut kita kepada orang. Boleh. Tapi tak boleh rendahkan. Maksudnya tak boleh rendahkan bau mulut orang tu. Bau mulut busuk lah. Tak boleh. Sebab dia telah pun mulia di dunia. Itu setengah ulama kata begitu. Kalau kita tak tahan bau mulut tu, kita diam saja. Tak boleh kita rendahkan. Kita yakin saja ni bau mulut orang puasa baiklah di sisi Allah. Allah Ta'ala baiklah di sisi kita walaupun kita tak tahan bau dia. Itu cara beradab dengan orang yang mengeluarkan hidu bau mulut yang tak senang tu ketika dia berpuasa. Jadi maksudnya apa? Jangan direndahkan. Sekurang-kurangnya, minimumnya jangan direndahkan. Kalaupun tak tahan, kita diam dan beredar saja di tempat tu. Kerana ianya mulia di sisi Allah. Boleh. Kemudian 5 minit kita sambung kepada khutbah Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, yang ini pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Bila masuk bulan Sya'ban, Nabi akan bagi khutbah, bagi talk, buat daurah. Nabi buat daurah
nak persiapkan bagi peringatan pada para sahabat, persiapkan diri untuk Ramadan. Ini pelajaran daripada kita. Orang yang nak masuk Ramadan, kalau yakin dia sampai di bulan Ramadan, dia kena buat persediaan. Atau kalau tak yakin pun, sakit ke apa ke, mungkin mati ke, tetap juga kena buat persediaan. Sebab sunnah, kita niat persediaan yang kita, macam sekarang kita baca kitab ni, kita bukan baca untuk pengetahuan sekali, semata-mata kita buat sebab kita tiru apa yang Rasulullah buat pada para sahabat. Persiapkan diri. Jadi persiapkan diri tu dengan apa? Kalau dalam khutbah ni Rasulullah bagi ilmu. Jadi kita persiapkan diri dengan ilmu. Kita persiapkan diri kita dengan pengetahuan agar kita jadikan puasa kita tahun ni terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita nak bacalah ni teks ni. Saya baca terjemahan saja. Nanti baca teks bahasa Arab dia. Bila suruh baca, kena bacalah, jangan tak baca. Pahala ni. Kalau sia-sia kan, kita sia-siakan pahala lah. Kemudian disebutkan sini terjemahannya, wahai para manusia. Nabi seru para sahabat ketika tu, sesungguhnya telah datang bayangan bulan yang penuh keberkahan. Ni maksudnya nak masuk bulan Ramadan ni. Anak bulan ni. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam. Yang ni malam apa? Allah. Malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ke malam Al-Qadar ke, itu jangan bahas lah. Itu bahasa saja. Istilah semua. Malam Lailatul Qadar. Dia dalam buku ni ada satu bab malam, cerita tentang malam Lailatul Qadar. Menarik insya-Allah. Jadi Nabi dah beritahu dah rahsia ni. Nanti dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam, 1000 bulan. Satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Istimewa tu. Nabi dah bagi tahu dah rahsia. Kemudian Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk berpuasa. Ini tentang kefarduan. Maka bila diwajibkan untuk berpuasa, kena belajar ilmu wajib ni. Fardu ain. Kan? Siapa masuk bulan Ramadan tapi tak melakukan persiapan, maksudnya tak belajar, malas, dosa hukum dia. Dosa. Malas belajar. Sebab dia tak tahu dan dia malas belajar, hukumnya dosa lah. Janganlah tak belajar, dapat pahala kot. Dan menjadikan qiyamul lail, yakni solat sunat tarawih, sebagai amalan sunat. Jadi ketika bulan Ramadan, mendirikan malam. Qiyamul lail tu maksudnya mendirikan malam. Ibadah mendirikan malam itu dihitung bermula daripada solat sunat tarawih. Sebab tu ulama kata, bila mula qiyamul lail? Setengah ulama kata bermula qiyamul lail setelah solat isyak. Ambil faedah daripada mana? Ambil faedah daripada solat sunat tarawih. Kita siang puasa, malam ibadah dengan solat. Apa ibadah dengan solat tu apa? Qiyamul lail dengan solat sunat tarawih. Jadi bolehlah setengah orang kata nak hidupkan malam tu mula daripada isyak tu boleh. Bukan nak kena tidur dulu. Kan. Cuma sunnahnya kalau nak buat solat sunat apa tu? Apa solat sunat kena tidur dulu tu? Solat sunat? Kau witir. Allah. Tak ingatlah tu, tak apalah, nantilah. Kemudian sebagai solat amalan sunat. Nabi cerita ni amalan sunat yang kena buat. Apa dia? Solat sunat tarawih. Maksud bila Nabi sebut tu tuntutan. Bila Nabi sebut maksud penting. Jangan kata alah solat sunat tarawih sunat je pun kan. Nabi sebut penting lah tu. Maka dia akan mendapat pahala mengerjakan amalan fardu di selainnya. Mana tadi? Barang siapa mengerjakan satu amalan sunat, maka dia akan mendapat pahala mengerjakan amalan fardu selainnya. Ketika bulan Ramadan, amalan sunat itu ganjarannya, pahalanya seperti amalan fardu. Itu maksud dah digandakan tu. Dah digandakan. Nanti dia akan bagi tahu. Ada ke belakang ni? Tak pasti. Satu amalan fardu 70 ganda. 70 kali ganda. Nanti amalan sunat bulan Ramadan digandakan 70. Amalan fardu digandakan lebih daripada 70. Kau nampak tu? Bulan biasa satu amalan fardu lebih daripada amalan sunat 70 kali ganda. Kalau buat amalan fardu, sebab tu kena jaga amalan fardu betul-betul. Sebab amalan fardu ni ganjarannya besar. Amalan sunat tu walaupun banyak, ganjarannya tak sebanyak ganjaran pahala fardu. Solat fardu tu kena jaga betul-betul. Kan? Tapi bila masuk Ramadan, satu solat sunat sama dengan 70 fardu. Banyak tu. Kalau fardu berapa pula? Fardu lagi berganda-ganda. Ini kalau nak cerita berniaga lah kan. Nak berniaga dengan Tuhan bulan Ramadan ni boleh.
Dan barang siapa yang dalam bulan tersebut mengerjakan amalan fardu, ni, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan pahala mengerjakan 70 fardu. Dan dia adalah bulan melatih kesabaran. Jadi 70 fardu. Sunat tu dapat amalan fardu, fardu dapat 70 kali fardu. Ganda. Dan bulan Ramadan itulah bulan melatih kesabaran. Sebab tu masuk bulan Ramadan ni, mentaliti kita lah mentaliti sabar. Bila puasa, letih. Bila letih, tak sabar. Bila tak sabar tu, kena sabar lah. Itu cerita dia. Bukan bila tak sabar, kena marah. Bila tak sabar, kena sabar. Sebab memang Ramadan bulan melatih kesabaran. Dan sabar pahalanya adalah masuk syurga. Nabi bagi tahu terus. Siapa sabar masuk syurga. Tadi dah bagi tahu dah, siapa puasa masuk syurga. Ini siapa sabar masuk syurga. Dalam puasa ada sabar. Jadi dalam puasa ada syurga, dalam sabar ada syurga. Siapa puasa dengan sabar masuk syurga. Matematik dia tu kan. Subhanallah. Jadi tak rugilah tu. Puasa dengan sabar. Kena sabarlah kan. Tak boleh sabarlah bulan puasa ni, nak marah saja. Tu hilang syurga dia tu. Dia bukan hilang ibadah tu, dia hilang syurga juga. Masya-Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan saling memberi. Bulan masuk bulan Ramadan kena banyak sedekah. Kami di Mesir tu masuk bulan Ramadan, Arab yang kita tak pernah tahu daripada mana pun datang ketuk pintu ni ada 100 rial. Bagi banyak, tiap-tiap hari boleh dapat. Masya-Allah. Ini bulan pemurah lah, bulan sabar ni. Bulan kena saling memberi. Masya-Allah. Itu ibadah. Ibadah sabar, ibadah memberi, sedekah. Kemudian barang siapa yang mana tadi? Dan dia adalah bulan ditambahkan rezeki orang mukmin. Jadi bulan Ramadan ni bulan murah rezeki. Takkan miskin orang masuk bulan Ramadan. Kalau dia rasa dia tak ada makanan, dia tunggu sampai makanan dekat rumah dia. InsyaAllah mujarab. Jadi siapa masuk bulan Ramadan, dipanjangkan usia masuk bulan Ramadan, jangan risau pasal rezeki. Allah Ta'ala akan gandakan. Ada setengah orang tu Allah Ta'ala gandakan rezeki dia bulan Ramadan, sampai setahun akan datang tak habis. Meniaga kan, meniaga sampai rehat. Bulan-bulan lain tu dah tak payah meniaga dah. Sebab bulan Ramadan punya cerita. Kan? Kita ada kawan tu jual kurma je. 500,000 2 minggu. 500,000 2 minggu. Masya Allah. Itu murah rezeki lah. Kan? Kemudian barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala membebaskan budak. Budak ni maksudnya hamba lah. Membebaskan hamba. Dulu bebaskan hamba mahal. 700,000, 800,000. Mahal. Sekarang ni Nabi bagi gambaran, bebaskan hamba dapat pahala 700,000 kali ganda. Masuk besar lah tu. Dan menjadi penghapus dosanya. Salah seorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukanlah semua orang di antara kami mampu untuk memberi makan kepada orang berpuasa?" Maksudnya miskin lah, tak ada makanan nak bagi kepada orang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah Ta'ala akan memberi pahala ini kepada siapa saja yang memberi makan kepada orang berpuasa. Yang pahala tadi dapat masuk syurga, dapat pahala sebesar membebaskan orang hamba tu. Nabi kata Allah Ta'ala akan bagi pada siapa saja kalau dia bagi makan, meskipun hanya dengan seteguk susu atau satu biji kurma atau seteguk air minum. Masya Allah. Bukan bagi makan kenyang, bagi makan sahaja. Dia buka puasa tu dengan makanan kita, sama ada dengan air atau dengan satu biji kurma atau dengan seteguk susu. Dia buka puasa dengan makanan kita, pahala dapat macam ni. Masya Allah. Sebab tu syekh kita, saya dulu ingat syekh kita suruh Arab dulu kalau nak buka puasa tu dia akan bagi makan tepi-tepi jalan tu. Dia bawa dalam satu plastik tu, dia bagi susu. Jadi syekh kita suruh tunggu tepi jalan tu. Tunggu 2-3 orang pergi, dah dapat. Kemudian syekh tu tukar. Engkau bagi kat dia, engkau punya bagi kat dia. Sama je syekh, dia bagi kat kita orang. Tak, tukar. Sebab ketika orang Arab tu bagi kat kita, itu jadi kita punya. Bila kita punya, kita bagi kat kawan kita. Maksudnya kita sedang bagi makan kita kepada dia. Dia buka makan dengan yang kita punya. Lepas tu ada kawan tu beli air kotak. Engkau beli air kotak. Lepas tu syekh kata tukar. Dengan niat bagi. Dia bagi, sama je syekh, dua-dua air soyak. Tak sama. Nilai bagi tu tak sama. Dia minum dengan air kau minum dengan air dia. Jadi sama dapat pahala ni. Kita dah bagi makan kepada orang.
Kita bukan bagi, dia bukan makan dengan makanan dia, dia buka puasa dengan makanan kita. Jadi senang dia nak dapat pahala ni, ataupun nak dapat pahala ganjaran ni. Kalau ada Syekh tak ada sebiji kurma, Syekh kata belah dua. Kau seorang makan sebelah, seorang makan sebelah, insya-Allah dapat dua-dua. Luar biasa tu. Minum air. Dan barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berpuasa sampai dia kenyang, itu tadi tak kenyang, dia buka puasa saja, yang ni sampai kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa, dan Allah Ta'ala akan memberi minum daripada telagaku. Nanti di akhirat dapat minum telaga Nabi, iaitu minuman yang tidak akan haus sampai dia masuk ke syurga, dan dia akan mendapat pahala puasanya. Maksudnya apa yang orang tu buat hari tu. Sebab tu apa yang kita bagi buka makanan kepada orang yang berpuasa tu, apa yang dia buat hari tu kita dapat. Jadi kawan-kawan kita ni nakal jugalah. Bila nak buka tu, dia bagi Syekh, berebut semua bagi Syekh minum air kotak. Jadi Syekh kata, susah lah saya kalau semua orang bagi seorang-seorang lah. Dia kata, ya Syekh, macam mana tak bagi, semua orang tak sabar-sabar nak dapat pahala apa yang Syekh buat hari ni. Jadi bagi makan kepada orang soleh, apa yang orang soleh buat hari tu, pahala dia sama kita dapat juga. Itu orang bijak. Sebab tu siapa yang bagi makanan di masjid, tahun ni tak tahulah ada ke tak kan. Siapa saja yang datang, semua amalannya orang-orang yang makan tu dia dapat. Untunglah orang bagi makan kat masjid ni. Kita pun kalau ada hari berpeluang, kita buat. Kalau kita tak mampu bagi makan sampai kenyang, kita bagilah kurma tadi tu, kan, agih-agih kan, tanpa terkurangi pahala orang yang diberi makan. Pahala Syekh tadi tu takkan kurang sikit pun. Allah Ta'ala bagi yang sama pada kita. Dan bulan Ramadan ni adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, yang pertengahannya adalah keampunan dosa, dan penutupnya adalah pembebasan daripada api neraka. Dan barang siapa, ini apa ni, cerita tentang kelebihan Ramadan. Dan Ramadan tu ada rahmat, ada maghfirah, dan ada pembebasan daripada api neraka. Nanti belakang nanti ada zikir yang sesuai dengan tiga ni. Rahmat, maghfirah dan pembebasan daripada api neraka. Kena buat Dan barang siapa yang memberi keringanan kerja untuk budak pelayannya atau pembantunya. Ni majikan lah ni. Siapa yang bagi kemudahan untuk pekerjanya, bolehlah minta cuti Ustaz. Separuh hari Ustaz. Dah separuh hari dah kan. Takkan nak separuh hari lagi. Separuh hari. Maka, tapi barang siapa yang beri keringanan kepada pekerjanya, maka Allah Ta'ala akan membebaskan dirinya daripada api neraka. Masya Allah. Masya Allah. Ini maksudnya Ramadan ni tentang akhirat. Ramadan ni bukan tentang dunia. Jadi orang yang diberi masuk ke dalam Ramadan, sebenarnya sedang diberi masuk ke dalam lapangan menuju ke syurga. Jadi jangan disia-siakan. Ulama menangis masuk Ramadan. Sebab dah tahu dah, kalau dia buat sungguh-sungguh, insya-Allah ganjaran ni dapat. Sebab Nabi janji. Tapi orang yang bulan Ramadan masuk tidur, itu meletihkan dia lah nanti dari akhirat. Sebab dia dah rehat banyak dekat dunia. Wala'iyyazubillah. Moga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang sungguh dalam meraih rahmatnya di akhirat, dengan banyak ibadahnya di dunia. Amin. Wallahu a'lam. Nanti kita tangguh sini. Esok sambung faedah kedua. Muka surat 20 ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.